Encik-encik dan puan boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik dan puan, apa khabar? Sebaik, Alhamdulillah. Dah makan ke semua ni? Dah. Saya Cikgu Atira selaku cikgu kaunseling dekat sekolah ni lah. Tujuan pihak sekolah manggil encik-encik dan puan untuk datang ke sekolah adalah untuk membincangkan isu yang diketengahkan, iaitu isu kehadiran pelajar yang kian merosot. Jadi, boleh saya tahu apa aktiviti anak-anak apabila mereka tidak hadir ke sekolah? Dikongsi dengan saya. Bagi saya cikgu, anak saya kalau dia tak pergi sekolah tu, dia cakap dia demam. Bila dia demam, saya pergilah kerja. Bila habis saya balik kerja tu, saya balik rumah, dia tak ada kat rumah. Saya tengok dia melepak dengan kawan dia. Saya tak tahulah cikgu. Geram saya tengok. Dia macam pagi sakit. Lepas tu bila petang dia dah sihat balik. Pagi sakit, petang sihat. Pagi sakit, petang sihat. Saya pun jadi bapak tak sanggup lah anak sakit-sakit nak pergi sekolah. Saya fikir juga kesihatan dia. Nak macam mana? Kalau kita sakit pun, kita tak larat juga pergi kerja kan cikgu kan. Jadi buat apa kita nak paksa anak pergi sekolah. Kesian dia sakit. Tapi itulah cikgu. Saya tak tahu kenapa dia macam tu. Mungkin encik-encik puan ada. Saya cikgu. Biasanya anak saya ni cikgu, kalau dia tak datang sekolah ataupun dia tak hadir ke sekolah, biasanya dia terperap dalam bilik. Saya pun tak tahu kenapa cikgu. Saya cuba ketuk pintu dan tanya, masih tak jawab. Biasanya kalau hari cuti ataupun hari dia tak datang sekolah, memang itu dia buat. Kalau hari cuti, dalam pukul 4 ke pukul 5 petang, dia selalu keluar dengan kawan-kawan dia. Balik lewat cikgu. Saya tak tahu pergi mana. Saya pun agak risau lah cikgu. Itu saja. Anak kami pula pagi-pagi lagi dah keluar melepak dengan kawan-kawan dia belakang rumah tu. Tak tahulah buat apa, tapi saya dah penat menasihat dia supaya pergi sekolah. Tapi itulah melepak dari pagi sampai petang. Tak tahu dia orang buat apa. Jadi saya pula sebagai bapa kepada anak kami, sebenarnya saya tahu apa yang dia lakukan, tapi saya tidaklah memberitahu kepada ibunya sebab untuk menjaga hubungan kami antara anak dan juga bapa. Saya sendiri dah menasihati banyak kali untuk mengelak daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Tapi disebabkan saya tahu saya sendiri yang kurang memberi kasih sayang kepada anak saya sendiri, dengan itu perkara yang dibuatnya juga bukanlah mengikut daripada kami berdua, sebab sejujurnya kami berdua adalah suami isteri yang bagus dari segi akademik. Saya dah penat dah bebel kat dia. Tapi dia tak dengar. Baiklah, encik pula apa aktiviti anak encik bila tidak pergi sekolah? Okey, terima kasih cikgu. Pertama sekali saya nak minta maaf kepada cikgu dan saya mengaku anak saya jadi begini disebabkan kurang perhatian daripada saya. Saya sibuk bekerja dari pagi sampai ke pukul 7 malam. Dan kadang-kadang tu anak saya ada je mesej saya bagi tahu, ayah nak keluar dengan kawan ni, nak keluar dengan kawan tu, ayah nak balik pukul ni, nak balik pukul ni. Kadang-kadang sampai saya dah balik kerja pun anak saya masih tiada di rumah sampai pukul 1-2 pagi. Pada awalnya saya berpendapat saya patut biarkan je untuk beri kebebasan kepada anak saya, kerana saya dulu, ibu bapa saya dulu tidak berbuat demikian dan saya berasa sangat dikongkong. Jadi apabila saya mempunyai anak, saya mencuba sebaik mungkin untuk memberi kebebasan kepada anak saya. Namun inisiatif saya itu sangat salah sehingga membuatkan dia jadi begini. Apa yang saya dengar tadi, punca utamalah anak-anak pelajar tidak hadir ke sekolah disebabkan tanggungjawab ibu bapa yang kurang affections
yang mana ibu bapa sibuk bekerja dan mengabaikan anak mereka. Mungkin encik-encik dan puan boleh kongsi dengan saya apa solusi daripada masalah yang dihadapi oleh Encik Alif Sita tadi. Okey, pada pendapat saya rasa dan sebelum ni pun saya sudah berfikir yang saya perlu membuat satu tindakan, iaitu saya perlu memberikan lebih perhatian kepada anak saya dan tumpuan. Mungkin saya kena kurangkan masa pekerjaan maksud saya. Kurangkan masa pekerjaan dan saya perlu meluangkan lebih banyak masa bersama dia kerana pada pendapat saya anak-anak yang mempunyai gejala sosial ni berpunca daripada kurang perhatian daripada ibu bapa sendiri dan membuatkan mereka mencari kawan-kawan ataupun orang luar untuk meluangkan masa bersama. Okay, itu saja daripada saya. Mungkin ada lagi solusi daripada Cik dan Puan? Pada pendapat saya, mungkin solusi yang kami boleh ambil, hantar dia ke asrama atau menjadikan dia lebih berdisiplin. Itu macam mana? Bagi saya pula, sebagai saya rasalah saya perlu memberi didikan agama yang kuatlah kepada anak kami sebab saya perhatilah juga perkara yang dia lakukan. Maybe perkara yang dia lakukan tu dia rasa dia tak berdosa pun buat. Jadi saya rasa kami perlu bagi didikan agama lah kan. Sebab kita orang dah bagi dari segi akademik, bagi tuition, bagi semua benda dah sangat cukup dah. Tapi kami rasa kami terkurang daripada segi agama. Sebab sebenarnya agama ni lebih penting daripada untuk keseluruhannya lah. Seperti apa yang kita belajar dalam agama kan. Itu sajalah. Kalau saya cikgu, saya rasa saya perlu bertanyakan anak-anak saya dia berkawan dengan siapa. Sebab dalam hal itu juga saya boleh mengawasi anak-anak saya ni mereka keluar dengan orang-orang yang baik ataupun tidak. Macam yang saya cakap tadi, anak-anak saya ni kalau hari bukan sekolah, kadang-kadang dia keluar malam ataupun petang. Ada satu hari tu dia tak balik langsung cikgu. Jadi benda tu buat saya risau. Dan dengan memberi nasihat kepada anak saya untuk mencari rakan-rakan yang baik ataupun rakan-rakan yang boleh membimbing dia ke arah yang benar, saya rasa saya menjadi tidak risau. Kerana boleh jadi anak saya tidak balik ataupun balik lewat ke rumah, tujuan mereka hanya untuk menyiapkan kerja sekolah ataupun mengulang kaji pelajaran bersama-sama mereka, bersama-sama kawan-kawannya. Jadi dengan benda tu ataupun dengan memberi nasihat kepada anak saya untuk memilih kawan yang benar, saya rasa saya tidak perlu risau lagi dengan tindakan saya yang buat tu. Mungkin Encik boleh berikan solusi yang seterusnya? Okey, jadi bagi pendapat saya akan beri didikan yang lebih keras. Saya akan menghukum mereka apabila mereka buat kesilapan. Bila saya buat silap, saya akan hukum mereka. Sebab dari saya kecil lagi saya didik macam tu. Sebab ayah saya merupakan pesara tentera, jadi didikan yang saya dapat, saya rasa saya patut turunkan kepada anak saya. Saya rasa saya tak perlu pun turunkan, tapi dah sampai tahap macam ni, saya rasa saya perlu kawal cara dia berkawan, waktu dia bangun, waktu dia tidur, waktu dia makan, waktu dia solat, saya akan atur semuanya. Dah saya nampak dia dah macam semakin menjadi-jadi kat sekolah ni. Dekat luar tak pergi sekolah saya akan buat seperti apa yang diajarkan oleh ayah saya. Okey. Maafkan saya. Tindakan yang Encik buat kurang tepat. Mungkin Encik dan Puan ada solusi lain untuk diberikan? Saya rasa cikgu, solusi yang sepatutnya dibuat adalah dengan memberi perhatian kepada anak-anak. Sebagai contoh, tegas tu boleh bagi pendapat saya, tapi terlalu tegas pun tidak boleh. Sebab dengan tegas tu anak-anak boleh jadi benci kepada kita. Jadi saya rasa ibu bapa ni perlu membawa anak-anak mereka
ke tempat-tempat percutian ketika mempunyai waktu lapang seperti Encik Alif katakan tadi, kerana dia tidak mempunyai masa kan. Jadi dengan cara tu saya rasa anak-anak ni tidak memerlukan keseronokan lain melainkan bersama-sama dengan ibu bapa mereka, adik-adik mereka dan orang-orang yang mereka sayangi. Dengan cara tu kita boleh lihat dari segi pergaulan juga, pergaulan ni menjadi pergaulan yang sangat baik, yang mana mereka mengikut ibu bapa mereka dan tidak lagi mengikut rakan-rakan mereka yang mengajak mereka ke arah yang tidak benar, seperti contoh ponteng sekolah, buli dan masalah sosial. Saya rasa itu cara yang paling tepat. Itu saja cikgu. Terima kasih kepada encik-encik dan puan atas solusi yang sangat baik sebentar tadi. Saya harap ibu bapa sekalian boleh mengaplikasikan solusi yang telah diberikan tadi dalam kehidupan dan untuk mendidik anak-anak lah, agar dapat meningkatkan kehadiran mereka ke sekolah, supaya perkara tidak hadir ke sekolah tidak akan berlaku lagi. Berdasarkan solusi-solusi yang diberikan oleh encik-encik dan puan, saya dapat simpulkan bahawa peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak adalah sangat penting agar mereka menjadi insan yang berguna di suatu hari nanti. Saya berharap encik-encik dan puan selepas ini tidak memarahi anak-anak lah, kerana anak-anak adalah anugerah yang dikurniakan daripada Tuhan dan sumber rezeki kepada ibu bapa. Saya harap encik-encik dan puan dapat memberikan tumpuan yang lebih lagi kepada anak-anak agar perkara yang tidak diingini tidak akan berlaku. Baiklah, dengan ini kita akan tamatkan sesi kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada encik-encik dan puan kerana sudi hadir dan membincangkan isu yang diketengahkan sebentar tadi. Jadi encik-encik dan puan boleh bersurai. Encik-encik dan puan boleh berdiri dan boleh bersurai. Terima kasih.